Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 29, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 29 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ta'alluq sama basar dan ilmu. Ta'alluq sama basar dan ilmu. Itu tajuk dia. Ta'alluq ni kita faham dah lah. Ta'alluq ni tagang, hijaan, tugas bagi sifat-sifat ma'ani yang 7 melainkan sifat hayah. Ta'alluq ni hijaan dia. Macam kata sama, mendengar akan sekalian perkara yang ada. Basar, melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu ta'alluq. Ilmu, mengetahui sekalian perkara, sama ada perkara wajib, perkara mustahil ataupun perkara yang harus. Itu ta'alluq dia panggil. Kalau kudrah, Allah yang bersifat dengan kudrah, mengadakan, menjadikan sekalian perkara mumkinun, perkara yang harus. Itu ta'alluq dia panggil. Iradah, Allah yang bersifat dengan iradah. Iradah tu sifat. Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetap, memutuskan sekalian perkara mumkinun, sekalian perkara yang harus. Itu dia panggil ta'alluq bagi sifat ma'ani. Kudrah, sifat. Iradah, sifat. Ilmu, hayah, sama, basar, kalam, sifat. Kemudian apakah ta'alluq sifat? Apa kerjaan sifat itu? Jadi melainkan sifat hayah saja yang tidak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan hayah, menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia itu, waktu bukan ta'alluq kepada sifat hayah. Itu ta'alluq kepada sifat kudrah. Hayah tidak ada ta'alluq. Jadi hak 6 sifat lagi, hak tu sifat ma'ani ada ta'alluq. Jadi sini ni nak bicara ta'alluq sama, basar dan ilmu. Jadi kenapa pula ta'alluq sifat ilmu? Kalau ta'alluq sifat sama, basar, ta'alluq sifat sama tu pun kita akan tertanya juga, sebab kita sekarang duk bicara sifat yang ke-12, sifat basar. Bicara sifat sama, selesai dah. Bicara sifat ilmu, lagilah. Itu sifat yang ke-9. Tiba-tiba di bawah di bawah sifat yang ke-12, sifat basar, didatangkan ta'alluq sama, basar dan ilmu. Kalau kita gak ta'alluq basar je lah. Ta'alluq basar. Adapun ta'alluq bagi sifat sama, bicara dah di sifat yang ke-11. Muka surat 28, baris yang ke-5 daripada atas. Dan ta'alluq sama, begitu juga basar, ta'alluq inkishaf. Dia ada dah sebut ta'alluq sama. Sekarang ni dak ni dia jadi didatangkan 3 tu. Termasuk dengan ta'alluq ilmu, sifat yang ke-9. Kenapa tiba-tiba
di bawah tajuk sifat yang ke-12, sifat basar. Selesai bicara sifat basar, bicara dalil bagi sifat basar, selesai. Nak masuk pada ta'alluq, ta'alluq basar lah. Tiba-tiba ta'alluq sama basar dan ilmu. Kemudian di bawah tu pula, di bawah pun sama, tapi di bawah tu dua ta'alluq dah tinggalnya. Sama basar ini tiga ta'alluq. Ilmu tak cerita dah. Sama basar ini tiga ta'alluq. Kalau ta'alluq sama bicara di bawah tu, tu cara detail lah, cara halusi. Sebab di muka surat 28 tu ta'alluq sama tidak dihuraikan panjang. Tapi tak ada dah tajuk di bawah tu ta'alluq ilmu. Tajuk hak sekarang ni, ta'alluq sama basar dan ilmu. Kenapa didatangkan ketiga-tiga sifat ta'alluq bagi sifat ni? Tiga-tiga ini, ta'alluq sama, ta'alluq basar, ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf. Nama dia sama. Lepas tu dibubuh sifat ilmu satu lagi tu. Apa makna inkishaf? Erti inkishaf. Erti inkishaf terang, nyata, terbuka. Kita inkishaf ni biasa terjemuh dengan terbuka, inkishaf. Kasyaf tu lah. Kita biasa dah dengar perkataan kasyaf. Aulia ilah ni dia kasyaf. Apa makna kasyaf? Tuhan buka rahsia alam. Tuhan buka rahsia alam. Alam ni rahsia langit, rahsia bumi. Alam ni termasuk manusia, rahsia manusia. Allah Ta'ala buka kepada aulia ilah yang kita panggil kasyaf. Bisa dengar tak kasyaf tak? Tuhan buka rahsia alam. Termasuk alam adalah manusia. Mana rahsia manusia? Yang tak nampak zahir, apa yang terlintas di dalam hati contohnya. Itu perkara yang tersembunyi. Tapi Allah Ta'ala buka rahsia tu kepada aulia. Itu dia panggil kasyaf. Ni hak kasyaf sungguh lah. Hak kasyaf sungguh ni di kalangan aulia lah. Tapi dia boleh tahu juga tu dalam hati seseorang. Dia boleh tahu juga tu penyakit seseorang. Tu semua tersembunyi tapi terbuka. Terkadang bukan aulia illah yang dikasyafkan oleh Allah. Terkadang dengan ilmu sihir. Ni ada juga pasal tu. Dengan ilmu sihir. Terkadang terbuka juga tapi bukan dengan ilmu sihir. Tetapi kenapa Allah bukakan walaha dianya bukan di kalangan aulia? Itu dia panggil istidraj. Ni istidraj. Dia kasyaf ni perkara yang mencari adah. Kasyaf ni perkara yang mencari adah, perkara yang luar biasa. Mencari adah ni, adah hak kebiasaan. Mencari adah ni makna berlaku benda yang tak sebagaimana hak biasa. Sebagaimana biasa kita boleh tahu tak apa yang terdetik di dalam hati seseorang. Kita tak akan tahu. Tiba-tiba dia tahu. Tu dia panggil luar biasa ni. Jadi mana kalau mencari adah dengan luar biasa tu sama tak? Adah ni hak biasa-biasa. Mencari adah dengan hak luar biasa sama tak? Sama tak? Sebab adah tu perkara biasa. Mencari adah ni berlaku perkara yang bukan macam hak adah biasa. Jadi kalau sebut dengan luar biasa, betul kan? Mana ni?
Jadi biasanya dalam hati orang kita tidak akan tahu. Tetapi tiba-tiba dia tahu. Itu dipanggil apa? Luar biasa. Itu terkadang kasyaf yang dikurniakan oleh Allah. Terkadang ilmu sihir, terkadang istidraj dia panggil. Tuhan nak uji ke dia, biar dia nampak apa yang ada dalam hati seseorang, biar dia perasan, dia rasa macam dia dengan Tuhan ni sebenar dah. Walau dia terpesong, dia karut, dia orang fasik. Ada ni, dia orang fasik. Tiba-tiba dia wa'amma. Dah wa'amma fasik kat mana pula? Contoh fasiknya mengekali jahil fardu ain. Dia fasik. Bukan berjudi, berzina, minarak je fasik. Orang yang mengekali jahil fardu ain dosa besar, fasik. Akidah pula, akidah terpesong, itu lagi besar kefasikannya. Dia pun wa'amma, Tuhan tak terima. Tapi dia wa'amma cara dia, amal di hati dia nak jadi tok keramat. Tuhan pun berilah ke dia. Dia boleh nampak rahsia dalam hati orang. Oh, aku wali sungguh dah, aku dengan Tuhan sebenar dah. Padahal dia sesak daripada awal lagi dah. Apa Tuhan beri? Tuhan nak istidraj. Tuhan ambil sampai masa dimatikan neraka. Itu panggil istidraj. Ada ni. Tuhan beri, dia ni orang fasik. Macam kita kata ginilah, orang syirik, orang kafir, tapi Tuhan ke dia tu bagai-bagai kekayaan, bagai-bagai nikmat, sehat pula, segar, tak ada sebarang penyakit. Tuhan beri tu beri kasih ke? Istidraj. Ambil lah. Sampai mati ke? Kekal neraka selama-lama. Itu dia panggil istidraj. Tu tak ada sama dah tu. Benda mencari adah berlaku pada orang fasik dipanggil istidraj. Kita berlaku benda mencari adah, aulia lah tu. Jangan. Perkara yang mencari adah ada 8%. Satunya mukjizat. Itu perkara yang mencari adah. Berlaku kepada Rasul. Irhas. Perkara mencari adah berlaku kepada Rasul. Tetapi pada masa berlaku tu belum lagi sebelum lagi dilantik menjadi Rasul. Itu panggil irhas. Sebagaimana banyak perkara pelik yang berlaku pada Nabi SAW bermula daripada budak lagi. Itu tak panggil mukjizat sebab bukan Rasul lagi. Nabi jadi Rasul umur 40. Lepas tu berlaku perkara yang mencari adah tu, itu dia panggil irhas. Dia ada karamah, itu aulia. Siapa aulia? Dan kita panjang pula bicara. Hak je ni, sayalah wali. Tu wali nikah boleh lah. Saya wali, saya percaya awak wali. Awak percaya awak ada anak perempuan kan? Awak wali lah nanti. Bila anak perempuan awak nak berkahwin, bukan wali, tu wali tok keramat. Tu wali tak mengaku pasal awak ni. Orang gini ni kena beri juga jangan sekali. Mengaku wali masuk dalam FB. Aulia tu pasal mana? Panjang dah kita cerita. Yang keempat, ma'unah, pertolongan daripada Allah. Luar biasa. Tapi dia bukan di kalangan aulia. Berlaku musibah sebagai contoh. Berlaku musibah dia nelayan. Kena ombak yang kuat. Adah. Yang kita kata adat kata. Adat kata tu adah lah. Adah juga tak ada dah lah. Tak ada dah. Dengar ribut sampai habis dah. Tiba-tiba macam ada pula angin lain tolak dia selamat. Dia panggil apa? Luar biasa. Adat kata juga tak ada dah. Tak selamat dah dianya. Dia pun tahu dah. Dia orang nelayan, dia tahu dah. Kalau kena pesen ni ribut, memang kalau tempuh ribut pesen ni, memanglah adat kata juga tak selamat lah. Tiba-tiba apabila dia terdesak seumpama tu, dia memohon kepada Allah Ta'ala,
dengan hati yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau duduk gitu tak ada dah hati nak gantung mana lagi. Tak ada dah. Dia gantung sepenuh, tiba-tiba Tuhan selamatkan dengan datang angin contohnya, tiba-tiba tertolak dia punya perahu dia ke kapal dia ke, sampailah ke tepi. Mari mana luar biasa ni. Dia aulia? Tidak. Dia bukan di kalangan aulia. Dia panggil maunah, pertolongan daripada Allah dengan berlakunya perkara luar biasa. Yang empat lagi tu hak sesak, sihir, kemudian istidraj, kemudian su'uzah, kemudian ihanah. Dia ada 8 nama perkara yang luar biasa mencari adah. Tapi orang Melayu kita kok, tuk keramat lalu dah. Bukan, tak semestinya. Jadi terbuka kasyaf. Kasyaf ni hak kurnia Allah, itu karamah aulia. Hak sihir, pesen sihir. Kadang-kadang hak jenis tuk bomo, hak jenis main sihir tu kan, siapa aja dia boleh beritahu kita datang daripada mana. Dia boleh beritahu kita apa masalah kita yang belum sempat kita beritahu. Kita belum sempat buka mulut tok bomo hak pakai ilmu sihir ni, tak payah cerita. Saya tahu dah awak mari ni kenapa. Ni. Tu kasyaf ke? Aulia? Bukan. Dia pakai ilmu sihir. Sebagai contohlah. Bukan kita kata tok bomo tu pakai ilmu sihir belaka, jangan salah faham. Hak ni hak pakai ilmu sihir, hak pakai ilmu hitam. Jadi macam ni boleh tahu. Itu dia panggil ni sihir, bukan kasyaf. Kasyaf ni Allah Ta'ala buka rahsia alam kepada aulia-aulia ilah. Tu kasyaf. Ni inkishaf, terbuka. Jadi kita sebut bab kasyaf tu sebab itu di antara perkataan yang biasa digunakan. Kita biasa dengar aulia-aulia Allah yang terdahulu yang sebenar, mereka kasyaf. Kita biasa dengar. Dan kita biasa dengar juga hak mengaku wali sekarang, dia kata dia kasyaf. Tu biasa dengar juga. Tapi dia tak ada ilmu sihir sebenarnya, tapi kenapa dia boleh tahu rahsia hati seseorang? Itu terkadang istidraj. Mari jumpa seseorang, saya tahu dah niat awak mari jumpa saya ni, awak nak uji saya, awak nak itu, awak nak ini. Kejutlah kawan tu. Hebat dia ni. Awak sebenarnya ada penyakit ni. Padahal tak pernah pun doktor beritahu penyakit dia tu. Ada ni. Balik pergi jumpa doktor sungguh, cek darah sepenuhnya, ada sungguh penyakit hak diberitahu tu. Kita pun wali dah. Padahal dia tertipu. Kita pun akan jadi tertipu. Kenapa dia cerita benda pelik-pelik di hadapan kita? Sebab dia nak suruh kita tu angkat dia. Tu tujuan dia. Tapi dia bukan sihir, tapi dia bukan aulia, dia bukan karamah, itu istidraj. Ada ni. Ni banyak cerita-cerita yang seumpama ni. Dia cerita kenapa? Kerana nak angkat diri, supaya dia angkat oleh orang lain. Dia konon-kononnya wali. Dia kata dia kasyaf. Ada ni. Macam-macam peseng lah ni. Seumpama ni. Jadi kasyaf sebenar tak aulia. Tu hak tertipu. Tapi betul hak dia kata tu. Mari tahu daripada mana? Hak tu semua datang daripada Allah Ta'ala belaka. Tapi dia tak ada ilmu sihir. Tak. Allah Ta'ala lakukan kepada orang seumpama orang fasik ni sebagai istidraj. Tapi kalau kita orang tak ada asas ni, kita pun akadlah dia sebagai ni orang wali sebenar, barulah kita nak pergi ngadak dengan dia sebab dia wali sebenar. Jadi inkishaf ni maknanya terang, nyata, terbuka. Jadi walaupun kita nak bicara sifat basar dan boleh regu dengan sifat samak, tapi kenapa didatangkan juga takluk sifat ilmu? Sebab tiga sifat ni takluknya takluk inkishaf belaka nama dia. Nama takluk inkishaf. Hak takluk, pembahagian takluk ni macam sebutlah sebelum daripada ni, fardu kifayah. Bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Dan kita pun sebut sudah berulang kali dah nama-nama takluk ni. Kalau sama basar ilmu, nama dia inkishaf. Inkishaf dengan bahawa apa? Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu.
Nyata bagi Allah dengan sifat sama. Nyata bagi Allah dengan sifat basar. Jadi fungsi ilmu sama basar ni fungsinya inkishaf. Kalau fungsi kudrah, kudrah taksir, memberi bekas. Itu fungsi kudrah. Dipanggil ta'alluq, taksir, memberi bekas. Allah yang bersifat kudrah mengadakan barang yang tiada, meniadakan barang yang ada. Jadi wi bekas antara ada pada tiada, tiada kepada ada tu dipanggil taksir. Jadi kudrah, ta'alluq, taksir. Kemudian iradah pula, iradah fungsi ta'alluq dia adalah menentu, menetap, memutuskan. Dia panggil ta'alluq takhsis. Takhsis ni menentukan. Kalam pula, kalam ta'alluq dilalah. Fungsi sifat kalam ni menunjuk. Macam contoh, fungsi sifat kalam kita ni menunjuk apa kehendak kita. Kalau kita tidak ada sifat kalam, macam mana kita nak menunjuk apa perkara yang kita kehendak? Bolehlah dengan isyarat lah, menggunakan bahasa isyarat. Tapi maknanya dia dilalah kebiasaannya adalah mari daripada kalam. Jadi fungsi sifat kalam dilalah, menunjuk. Fungsi sifat kudrah taksir. Kalam tidak boleh bekas. Sifat kalam menunjuk akan perkara yang wajib. Mana? Qul huwallahu ahad. Ni kalam menunjuk atas perkara wajib. Allah esa. Contohnya. Itu kalam. Sebab tu kalau kita faham kalam ni ta'alluqnya adalah dilalah, menunjuk, bukan taksir, kita fahamlah ayat ni innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Di Yasin kita tu, ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila ni menghendaki oleh Allah Ta'ala pekerjaan Allah, bila Allah menghendaki, maka Allah pun berkata kun, kemudian fayakun, maka adalah perkara pekerjaan tersebut. Tuhan kata kun. Kun tu kalam. Kalam bukan taksir. Kalam tu dilalah menunjuk. Situ Tuhan buat dengan kun, nak menunjukkan bahawa segera Tuhan buat, seolah-olah macam Tuhan kata. Tapi bukan buat dengan kun. Kun tu kalam. Kalam bukan taksir. Kalam ta'alluqnya dilalah. Dan dilalah apa di situ? Menunjuk atas segeranya Allah Ta'ala mengadakan, seolah seperti Allah Ta'ala kata je. Tapi bukan Allah mengadakan dengan kun. Tu memang salah faham seumpama tu. Ni banyak ni orang duk cakap Allah buat dengan kun. Bukan. Allah buat, Allah mengada, Allah memberi bekas dengan sifat kudrah, bukan dengan sifat kalam. Itu kinayah sahaja tu. Nak cerita bahawa segeranya Allah Ta'ala mengadakan seperti Allah Ta'ala kata dengan kun. Tapi bukan Allah mengadakan dengan kun. Allah mengadakan dengan sifat kudrah. Ta'alluq kudrah, fungsi kudrah, taksir. Tu hak beri bekas, hak mengada. Faham tak ni? Ginilah kadang-kadang kita pun bercakap seumpama tu. Demo tak apa. Demo cakap aja jadi. Kan dia kata gitu kan? Demo cakap aja jadi selalu. Hebat. Dia bercakap jadi. Dok, ni dia orang ni orang orang yang berkenaan. Dia cakap, disebut je, ramah lalu dah orang kaki tangan mari buat segera. Kalau kita orang biasa cakap buih mulut, orang tak layan pun.
Tapi kalau demo, kalau kamu bercakap, siap dulu. Jadi dia buat siap tu dengan bercakap ke? Dengan liu ke? Maksud dia macam mana? Kamu bercakap, siap. Kamu bercakap, jadi hijau lalu. Kita faham dia buat dengan perkataan. Dah. Bukan buat dengan perkataan. Sebab kalam dilalah menunjuk, bukan taksir. Tu fardu kifayah pun faham. Hak fardu kifayah ni baru kejap molek kitanya. Dia dalam kitab Baqarah ada bicara hak berkaitan dengan salahnya pemahaman Allah Ta'ala menjadikan dengan kata kun, bukan. Allah menjadikan dengan kudrah. Kudrah lah taksir. Iradah takhsis. Kalam dilalah. Sama basar dan ilmu inkishaf. Inkishaf ni terbuka, nyata, terang bagi Allah dengan sifat sama, dengan sifat basar dan dengan sifat ilmu. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya terang, nyata, terbuka pada tiga-tiga ini. Mana pada tiga-tiga ini? Terang, nyata, terbuka bagi Allah dengan sama. Terang, nyata, terbuka bagi Allah dengan basar. Terang, nyata, terbuka bagi Allah dengan sifat ilmu. Berlain-lain. Tak sama lah nama je inkishaf. Tak sama. Sama juga kita. Nyata sesuatu perkara melalui sifat sama. Kita dengar, nyata bagi kita dengan sifat sama. Tapi kalau kita tengok pula, nyata peseng lain pula. Ada ni. Kita tak dengar, kita tak tengok orang yang beri maklumat. Dengan maklumat orang begitu, nyata bagi kita dengan ilmu. Tapi sama tak dengan kita mendengar sendiri? Sama tak nyata tu dengan kita melihat sendiri? Tak sama. Sebab kita tidak mendengar pun, kita tidak melihat pun. Tapi dengan orang beritahu ni, nyata bagi kita dengan sifat ilmu. Tetapi terkadang hak dengan ilmu tu hak sebenar. Dengan pendengaran kita ni, kalau tak ada orang cerita apa-apa, kita salah faham kok lain pula. Dengan nyata bagi kita dengan penglihatan, tanpa ada orang yang beri maklumat, memang nyata dengan penglihatan kita. Tapi maklumat tak ada, terkadang hak nyata bagi kita tu tak sebenar. Kita tengok sepitah lalu je, kita tahu sebenarnya tu macam mana. Tengok tu. Tapi nyata ke tak dengan penglihatan? Nyata. Tapi walaupun tak dengar, tak lihat, tapi kita dapat maklumat yang secukupnya, nyata kita dengan ilmu. Makna kita pun tak sama juga. Nyata dengan sama, nyata juga. Nyata dengan basar, nyata juga bagi kita. Nyata dengan ilmu, nyata juga bagi kita. Sama? Tak sama. Tapi panggil nyata belakalah. Ada pendengaran, nyatalah bagi kita. Ada penglihatan, nyatalah bagi kita. Ada ilmu pengetahuan, nyatalah bagi kita. Itu panggil apa tu? Inkishaf. Tu sahaja. Sebenarnya kalau kita kira balik, tak pelik pun. Inkishaf ni cuma perkataan inkishaf tu kita pelik. Sebab bahasa Arab. Ya, contohnya kalau kita kata ta'aluk fungsi kekuatan kita ni, menjadikanlah fungsi kita. Buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Mari mana tu? Mari daripada ni, tenaga yang ada di kita. Tu taksir dia panggil. Tapi sebelum kita nak mengadakan apa-apa, kita ada kehendak. Kita pun menentu, menetap, menyusun, merancang. Tu kehendak. Tu bahagian iradah takhsis. Hanya kita sandar kepada kita lah zahirnya.
Tapi hakikinya apa yang kita perlakukan, apa yang kita kehendak, tentu tetap semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cerita gak apa fungsi kudrah kita ni? Taksir lah. Mengadakan. Iradah kita takhsis, menentu, menetapkan. Itu nama ta'alluq tu lah. Tapi dengan sama basar ilmu, tu dipanggil apa? Inkishaf, nyata. Tapi nyata berlainan. Hak ni hak kita i'tikad, hak nyata bagi Allah. Tapi bagi kita pun lebih kurang berlainan juga. Berlainan juga. Iaitu terang. Mendengar dengan sifat pendengar, sifat sama. Dan terang basar, terang melihat dengan sifat penlihat, sifat basar. Dan terang ilmu, terang mengetahui ni dengan sifat ilmu, sifat pengetahuan. Maknanya hak kata terang, hak dengan sifat sama, terang. Hak dengan sifat sama, hak basar, hak kalam berlainan. Yang sama adalah nama inkishaf. Ni sini ada ni. Adapun ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah. Ta'alluq dilalah. Namanya erti menunjuk. Menunjuk akan kita, akan maksud yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari daripada mana? Mari daripada sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu dilalah. Itu nama kepada ta'alluq sifat kalam. Adapun hak kudrah iradah, dibicara dah ke dahulu hak kudrah iradah. Dibicara dah hak kudrah dengan iradah. Ta'alluq kudrah, ta'alluq iradah. Tapi hak nama ta'alluq di bawah bicara ta'alluq iradah. Hak di muka surat 20. Muka surat 20 baris yang kelima daripada bawah. Tajuk dia ta'alluq iradah. Dan ta'alluq iradah ini seperti ta'alluq ilmu dahulu juga, ta'alluq kudrah dahulu juga, iaitu ta'alluq pada tiap-tiap mungkin. Hak tu hak muta'allaq tepat dia ta'alluq tu pula perkara-perkara yang harus. Tetapi ta'alluq kudrah itu ta'alluq mengada, orang di bahasa Melayu. Jadi bukan, kalau kita bukan ta'alluq mengada, ta'alluq taksir. Ta'alluq tu kan bahasa Arab. Tapi sini ta'alluq mengada. Jadi bunyi canggung sikit lah. Kalau sama basar kalam inkishaf, sama basar ilmu ta'alluqnya inkishaf kut bahasa Arab, kalam ta'alluq didalah kut bahasa Arab, kudrah ta'alluq taksir, maknanya mengada. Dan ta'alluq iradah ini ta'alluq menentu, Melayu juga. Ta'alluq takhsis. Jadi ada dah ni dalam kitab kita ni. Hak kudrah dan iradah. Kudrah taksir mengada, iradah takhsis menentu, nama ta'alluq dia. Ada ni. Kemudian apakah yang kudrah iradah ta'alluq? Perkara-perkara yang harus jua. Perkara wajib, perkara mustahil tidak berkait dengan ta'alluq kudrah iradah Allah. Kemudian sama basar terdahulu bertakluk kepada perkara yang ada, bertakluk pada maujudat, perkara yang ada, sama ada tu yang wajib zat Allah dan sifat Allah, ataupun ada yang harus zat kita dan sifat kita. Allah melihat dan mendengar akan sekalian perkara yang ada. Kemudian ilmu dan kalam, dia bertakluk kepada sekalian yang wajib. Ilmu kalam bertakluk zat Allah dan sifat Allah. Ilmu mengetahui akan zat Allah, ilmu mengetahui akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalam pun menceritakan berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kalam pun cerita juga.
Kemudian ilmu kalam ni bertakluk pada perkara yang mustahil. Mana? Ilmu mengetahui perkara yang mustahil. Mana perkara mustahil ilmu tahu? Tuhan yang kedua mustahil. Tak ada. Ilmu tahu, tak ada. Lepas tu kalau hak kalam pula, mana dia duk sebut perkara mustahil? Mana? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, di hujung ayat. Jikalau ada di langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, dicerita bukan mustahil. Kalau ada, binasa langit buminya. Tu cerita perkara yang mustahil. Kalam. Ilmu mengetahui perkara yang harus. Ilmu mengetahui zat kita dan sifat kita, benda yang harus ada, harus tiada. Kalam pun menceritakan juga berkaitan dengan kita. Kita dalam Quran duk cerita tu, itu perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi ilmu dengan kalam bertakluk kepada yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Kita bicara samak basar, mendengar dan melihat akan perkara yang ada jua. Kemudian kudrah dan iradah menentu dan mengadakan akan perkara-perkara yang harus. Akan perkara-perkara yang harus. Itu bahagian tempat takluk. Bagi 6 sifat kudrah, iradah, ilmu, samak, basar, kalam. Nama dia, nama takluk dia. Kalau takluk kudrah kan dia mengadakan, taksir lah nama dia. Takluk iradah kan, iradah ni menentukan, araknya bunyi taksis, itu menentu. Tapi kita arak tak pandai tu susah. Kemudian ilmu sama basar, nama takluknya inkishaf. Yang terakhir kalam, takluknya adalah dilalah. Tu hak nama takluk pula orang ni. Dan tak kita ni memanglah fardu kifayah. Tapi kita mengaji kitab Pati Paridah ni, ialah kitab kecil je. Di dalam ni banyak dak fardu kifayahnya. Kalau kita ambil kitab tauhid yang lebih besar, lagilah banyak fardu kifayahnya. Ada ni. Mana Pati Paridah ni kecil dah. Tapi kecil pun sebahagiannya fardu kifayah dah. Fardu ain rekah je dalam bab tauhid ni setakat untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal akan sifat Allah, sifat Rasul, untuk mengesahkan enam rukun iman. Tak payah mana. Cuma panjang sikitnya macam duk ulang sama-sama dahnya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu hak agak panjang sikit. Banyak sikit je, bukan panjang banyak pun. Jadi panjang banyak tu kerana ulang-ulang. Tu jadi panjang banyak tu. Bendanya benda tulis je, benda sama je. Dia hak banyak sikit fardu ain ni pekoh lah banyak sikitnya. Bicara semayang panjang lebar pekoh ni. Bicara syarat berjemaah, muafiq masbuk pun susahan jenapau. Fardu ain ke masbuk? Fardu ain lah kalau nak sembahyang berjemaah. Kalau kita tak sembahyang berjemaah langsung, tak payah ngajilah muafiq masbuk. Siapa yang boleh tak sembahyang berjemaah langsung? Orang perempuan. Orang lelaki tak ada jalan. Kurang-kurangnya dia kena sembahyang Jumaat, berjemaah juga, muafiq masbuk juga Jumaat pun. Ada ni. Kalau orang perempuan, dia tak ada hak kewajipan sembahyang Jumaat ni. Jadi belajar muafiq masbuk bagi perempuan tidak fardu ain lah. Orang lelaki kurang-kurang sekali seminggu berjemaah sembahyang Jumaat. Wajib kena tahu juga muafiq masbuk tu. Dan orang perempuan tak wajib sembahyang berjemaah pun nak sembahyang Jumaat, nak fardu ain kena belajar bab muafiq masbuk. Memanglah muafiq masbuk hukum berjemaah atas orang puan bukan ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Tapi orang puan nak berjemaah juga. Ikut suami ke masjid, nak berjemaah.
Lepas tu kita pergi masjid maghrib dengan isyak. Kita nak berjemaah sebab kita nak ikut kuliah maghrib. Kita nak ikut kuliah subuh. Kita kena pergi berjemaah subuh. Bulan Ramadan pula kita nak berjemaah tarawih perempuan-perempuan tua. Bersama dengan suami dia. Maka fardu ain dah lah. Kena belajar bab muafiq masbuk. Jadi banyak sikit pekoh lah. Kemudian fardu ain tasawuf. Ada kitab penawar bagi hati. Kitab Minhajul Abidin. Di dalam tu cukup fardu ain tapi lebar dah di dalam tu. Bukan fardu ain belaka dalam Minhajul Abidin tu. Kalau nak solid fardu ain tasawuf, kitab penawar bagi hati. Kitab Minhaj ni di dalam tu cukup fardu ain. Tapi sudah banyak hak fardu kifayah di dalam tu kan fardu ain. Ni macam kitab Pati Paridah ni. Cukup tak fardu ain? Cukup. Tapi sebahagian sudah fardu kifayah. Tapi kalau tanya cukup tak? Cukup. Tapi fardu ain belaka ke dalam Pati Paridah? Tak. Tapi cukup fardu ain di dalam ni. Macam kita kata kitab Matla'il Badrin. Kitab pekoh masyhur tak Jawi. Cukup tak fardu ain di dalam? Cukup. Tapi banyak fardu kifayah. Sebab di dalam tu ibadah lagi, muamalah lagi, munakahat lagi, janayah lagi. Kalau zaman gitu orang sekolah sanawi 4 robok Matla'in Badrin tu 4 tahun. 4 tahun tu fardu ain ke? Dah, banyaknya fardu kifayah. Tapi kalau tanya dalam kitab Matla'in cukup dah fardu ain? Cukup. Tapi banyaknya fardu kifayah. Kitab Minhaj cukup dah fardu ain? Cukup. Tapi bukan di dalam tu fardu ain saja. Kitab Pati Paridah ni cukup dah fardu ain, cukup fardu ain tauhid. Tetapi bukan fardu ain belaka di dalam ni. Gitu jelah. Batu orang ni hak banyak belajarnya pekoh lah. Pekoh ni panjang, taharah lagi, rukun semayang, syarat bagi rukun lagi. Orang lelaki pula kena belajar pula bab syarat Jumaat apa semua. Kena belajar belaka. Kemudian kita nak sembah jenazah pula, kena tahu juga dia punya rukun sembah jenazah. Kita sembah jenazah ni pula nak berjemaah, kena belajar pula jenazah hak berjemaah muafiq masbuknya macam mana. Jenazah pun ada muafiq masbuk. Adalah, apa tak adanya. Bukan semalam waktu je muafiq masbuk. Kita berjemaah sembah jenazah, ada muafiq masbuk juga. Dok reti muafiq masbuk, sembah jenazah lambat masuk. Ketika takbir yang pertama makmum ni, tu imam sudah takbir yang kedua. Imam beri salam, dia beri salam juga. Mana jadi tu? Ni abang kita reti muafiq masbuk ni. Dia mari ikut imam jenazah, tapi imam tu takbir yang pertama selesai dah. Takbir untuk rukun Fatihah selesai dah. Takbir yang kedua untuk rukun selawat. Dia baru masuk Allahu Akbar. Maknanya imam takbir yang kedua, dia takbir yang pertama lah. Sebab dia ni lewat satu takbir. Tiba-tiba imam beri salam selepas takbir yang keempat, dia pun beri salam juga. Apa maksud dia tu? Apa maksud dia? Kalau dia sembah jenazah 3 takbir, macam kata Zuhur 4 rakaat sembah 3 rakaat lah, boleh ke tak? Tak boleh lah, sebab 4 takbir tu rukun sembah jenazah. Rukun jenazah kalau kita macam sembahyang zuhur 4 rakaat tu lah. Kalau sembahyang 3 mana sah? Dia takbir 4 kali juga. 4 kali macam mana? Tadi dia mari lambat setakbir. Dia kejar dalam tu. Jadi pesaning lah. Kita ikut tek imam. Tek imam rakaat kedua zuhur. Tapi bila tu imam beri salam rakaat keempat, dia beri salam juga. Kenapa kamu ikut imam rakaat kedua? Imam beri salam, kenapa kamu beri salam? Saya kejar tu imam dalam tu dulu biar jadi cukup rakaat. Boleh tak main zuhur gitu? Tak boleh. Macam nazar tak boleh juga. Faham tak ni? Tak ada orang buat main zuhur gini. Ada. Dia mari ikut imam rakaat kedua, dia pun Allahu Akbar. Tiba-tiba imam cukup 4 rakaat beri salam, dia pun beri salam juga.
Orang tanya dia, kamu bukan lambat serakaat tadi kan? Kenapa imam takbir habis salam kamu habis salam? Lambat serakaat pun saya pandai. Masa saya ikut imam saya kejar. Siapa ke? Sama dengan imam. Barulah saya seiring, imam habis salam saya habis salam. Sah tak main zuhur gitu? Tak juga. Sama dengan jenazah. Teman apa tu? Tak reti masbuk tu panggil. Jenazah. Kena belajar belaka tu. Orang lelaki lah orang lelaki. Kena belajar. Ni sungguh ni saya pernah. Jadi semua jenazah tu waktu duha pagi. Jadi kuliah tu memang orang ramai. Mana ribuan ni kuliah besar. Kuliah besar. Jadi jenazah tu dia masuk dalam lepas habis kuliah lah. Masuk dalam. Mana kita kata kok bertuah lah. Sebab ramai orang akan semayang. Tiba-tiba bila nak jenazah pakat lari keluar belaka. Ramai hok dalam masjid tu tinggal tak sapa separuh kali. Kenapa tak sembahyang jenazah? Wuduk tidak ada. Kita nak belajar sunat ada wuduk. Mungkinlah wuduk dia ada mula-mula tadi, kemudian terbatal ketika kuliah mungkin. Tapi takkan terbatal seramai tu. Maknanya kita kira bertuah lah. Sebab ramai orang sembahyang jenazah dia, tak jadi juga. Tak ramai mana hak sembahyang jenazahnya. Ada ni. Jadi kita ni mana ni? Penting diri dah. Malah sembahyang jenazah dak orang ke dia, kita tak kenal pun dia. Ni pasal kita ni, penting diri dia panggil. Nanti kalau kita pesen tu sampai masa kita mati, Tuhan akan balas kepada kita sama juga. Orang lain pula akan beranggapan aku main jenazah apa ke dia, aku tak kenal pun dia. Pada ni kama sadin tudang Nabi kata, sebagaimana kita berlaku kepada orang, Allah Taala akan balas kepada kita perkara yang sama. Apa panggil apa? Hukum karma. Hukum karma panggil. Memang Nabi kata gitu. Maknanya kalau kita buat sesuatu, Allah Taala akan balas, orang akan lakukan kepada kita perkara yang sama. Jadi kalau kita ni penting diri, tambah jenazah kepada si mati yang saya pun tak kenal dia, nanti sampai masa kita mati pun orang jadi gitu juga, tak mahu jenazah kita sebab orang tak kenal pun kita. Sebagai contoh, apabila cerita sayang lah, maknanya pakat keluar belaka. Jadi masa tu saya duduk luar. Jadi bila kita nak masuk ni, bila nak masuk jadi kena tunggulah, sebab hak nak keluar ni lah, orang nak keluar ni biar dia habis dulu. Dia lambatlah kita hak duduk luar ni. Hak nak tumpang sebenarnya dia lambat. Jadi hak sama-sama dengan saya tu, hak sama-sama dengan saya, hak nak masuk dalam, hak daripada luar, hak nak macam nazah ni ramai jugalah. Mana dalam 10-20 orang juga, 10 orang lah kita letak. Hak luar nak masuk dalam, hak luar hak terus balik tu lagi ramai. Hak dalam masjid pun lagi keluar. Hak luar masuk ke dalam, kebanyakannya lagi balik lah. Jadi hak kita ni adalah sebahagian dalam puluh orang gitu lah, nak masuk juga, tapi kena tunggu hak keluar habis dulu lah. Sebab jadi ada jerembung apa, bertembung di pintu tu. Lepas habis kita pun masuk. Jadi masuk dalam lebih 10 orang ni, sama-sama imam sudah takbir yang kedua. Lewat. Sama-sama imam takbir yang kedua. Tiba-tiba hok sekali hok masuk tu, imam beri salam belaka. Tak ada takbir yang keempat. Jadi macam mana tu? 3 takbir tidak sah sebab rukunnya 4 takbir. Dia kejar di dalam tu. Kejar pun tak sah. Dia kena jaga hok muafiq masbuk, kena jaga, tak boleh mendahului imam apa semua. Kan? Atau nak semayang dah tu, hok duduk luar tu, tapi tak ngaji bab muafiq masbuk macam jenazah. Padahal payah apanya. Tu imam takbir selawat. Baik takbir kedua dah. Kita takbir pertama Fatihah lah. Sekejap dia takbir yang ketiga, masbuk lah kitanya. Tak sesudah Fatihah, kita pun takbir yang kedua baca selawat. Takbir pertama tadi kita untuk baca Fatihah. Tapi Datuk Imam takbir dianya, takbir yang kedua untuk baca selawat. Masa kita takbir yang pertama tu, Datuk Imam takbir kedua lama dah juga. Lepas tu selawat dengan Fatihah ni pula memanglah panjang Fatihah. Kemudian kita takbir yang pertama ni, Imam takbir kedua tu lama dah.
Takbir yang pertama baca Fatihah 2-3 ayat, imam takbir yang ketiga. Kita pun takbir yang kedua. Masbuklah kita tu. Yang dah sudahlah Fatihah. Kita sudah Fatihah, imam takbir yang keempat, kita belum takbir yang kedua, batal sembahyang. Dan kita masbuk kan? Imam sekarang faham tak ni? Imam, tapi kalau imam takbir pertama, kita takbir pertama pun boleh jadi masbuk juga. Macam mana? Imam takbir pertama lama dah, separuh Fatihah dah, kita barulah masuk sah. Dia pun Allahu Akbar. Kejap imam pun takbir yang kedua. Masbuk kita tu, kita ikut imam takbir kedua. Bagi Fatihah ditanggung oleh imam. Ada ni. Sebab kalau kita tidak takbir segera mengikut imam, imam takbir je hok selagi selepas tu. Batas jenazah kita. Sekarang imam takbir, kita sedang baca Fatihah. Tak apa lagi lah. Tapi sebab tu kita takbir segera sebab kita masbuk. Imam sesal dah ni, takbir pula selagi, kita duduk baca Fatihah lagi, batal sembahyang. Kena belajarlah tu. Ni orang lelaki lah ni. Ni fardu ain belaka ni. Ada kitab Wisyahul Afrah. Kitab Jawi hak nipis hak. Hak saya baca duha hari Isnin di Diam Burung. Dah, Maghrib tak ada dah. Maghrib tak ada Wisyahul Afrah. Duha Diam Burung je. Dah Wisyahul Afrah ni hak asah fardu ain pekoh. Jadi setepat aja. Dia dalam tu memang cukup-cukup fardu ain pekoh. Wisyahul Afrah. Dibicara bab semayang semata-mata, termasuk bicara semayang jenazah. Mandi jenazah, kapankan jenazah, kebumikan jenazah, tidak dibicarakan dalam kitab Wisyah. Dia hanya bicara sembahyang saja. Dalam tu dibicara bab masbuk sembahyang jenazah. Ada ni. Dia ada masbuk hak takbir tu. Dia ada masbuk hak Fatihah. Kan kita kan, kalau kita malam waktu pun ada dua masbuk juga. Satu dia panggil masbuk sembahyang, satu dia panggil masbuk rakaat. Masbuk sembahyang ni makna apa? Kita mari imam rakaat kedua dah. Imam beri salam, kita kena tambah rakaat selepas imam beri salam. Itu dipanggil masbuk sembahyang. Dak kata Fatihah tu imam tanggung, itu masbuk rakaat. Kita mari imam rakaat kedua dah. Jadi kita takbir, kita dapat masa Fatihah dipanggil muafiq rakaat. Tapi semayang masbuk sebab kamu lewat serakaat, imam beri salam, kamu kena tambah satu rakaat. Itu panggil masbuk juga. Ada tapi masbuk sembahyang. Sebab tu terkadang kita pekoh kan, apabila imam memberi salam, makmum masbuk hak nak tambah rakaat tu, macam mana cara nak buat? Apa bicara pulanya imam memberi salam, makmum masbuk tambah rakaat? Ni bukan masbuk Fatihah, masbuk rakaat ni masbuk sembahyang dia mari lewat tadi. Satu rakaat ke dua rakaat dia panggil masbuk tu. Faham tak ni? Apabila imam sujud sahwi, contohnya bila imam sujud sahwi, tersilap imam lupa disujud sekali sahaja, contohnya bila imam terlupa sujud sahwi dua kali, tiba-tiba sujud sahwi sekali, makmum muafiq wajib sujud sahwi kali yang kedua, makmum masbuk dia tidak boleh sujud kali yang kedua, dia kena terus bangun tambah rakaat. Bicara apa pula muafiq masbuk situ? Itu imam sujud sahwi, muafiq sembahyang, masbuk sembahyang. Sekarang ni imam sujud sahwi, makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali, tiba-tiba imam terlupa sujud sekali, dia terus beri salam. Dia ingat ke sujud sahwi ni macam sujud jadah barangkali, macam sujud syukur barangkali. Kan sujud jadah sekali kan, sujud syukur pun sekali, sujud sahwi dua kali. Dia terlupa, tak batal. Kita makmum ni macam mana ni? Kita tak terlupa ni. Memang kita sedar imam apa sujud sekali pula. Tiba-tiba kita muafiq. Muafiq mana apa? Kita dapat rakaat pertama dengan imam. Makna kita ni imam beri salam, kita beri salam, kita wajib kena sujud sekali lagi. Sebab kita tak lupa. Kita tak lupa jangan ikut beri salam. Sebab baru sekali tu.
imam dia tak batal sebab dia tak sengaja. Ni kita hok sedar ni. Jangan bersalah lalu. Kita wajib sujud kali kedua. Kita muafiq. Kita nak wisalang sama untuk imam tu lah. Adapun kalau kita masbuk, kita kurang 1 rakaat, kurang 2 rakaat, kita sujud sahwi ni kan ikut tu imam je, bukan tempat kita sebenarnya. Sebab sujud sahwi ni sebelum salam, kita tak salam lagi, kita kena tambah rakaat. Kalau tu imam sujud sekali je sahwi, masbuk wajib kena sujud sekali juga, kena bangun tambah rakaat. Jangan sujud yang kedua masbuk ni. Kalau masbuk ni pergi sujud yang kedua, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab sujud sahwi bukan tempat bagi makmum masbuk. Sebab masbuk ni nak tambah rakaat. Sujud sahwinya sebelum salam. Tapi oleh kerana masbuk ni makmum, dia kena ikut imam sujud sahwi. Imam terlupa jadi salah tu imam sujud sekali. Jadi masbuk wajib segera tambah rakaat. Jangan sujud sahwi kali yang kedua tu. Ada ni. Kenapa cerita muafiq masbuk di situ? Muafiq masbuk sembahyang, bukan muafiq masbuk Fatihah tu bukan. Dia kata kena belajar. Orang lelaki wajib ni, orang majmuah ni. Orang perempuan memanglah tak wajib majmuah, tapi kebanyakan orang perempuan majmuah juga. Pada air kena belajar. Tapi kalau kita astah agak, kita tak bisa. Tak bisa. Mana kalau kita bab ngaji ni nak cari kitab hak solid fardu ain, tak ada lah. Mana kok mana pun bukan fardu ain belaka di dalam tu. Kecil-kecil pun. Walaupun kecil pun. Pati paridah. Kecil. Dah cari kecil lagi tak ada dah ni. Kecil dah ni pati paridah ni, tapi di dalam ni sebagainya fardu kifayah dah. Samalah pekoh ke apa ke, kita kecil pun di dalam tu bicara bukan semuanya fardu ain. Bicara dalam hukum sembahyang bab sunat hai'ah, itu kan fardu ain. Sunat hai'ah kan, sunat kita kerjakan, ada sunat kita kerjakan, bukan wajib kita kerjakan. Tak wajib fardu ain kita belajar bab sunat. Ada ni. Melainkan perkara sunat, kalau kita buat salah jadi batal sembahyang, barulah kita nak buat perkara sunat tu wajib fardu ain kena belajar juga perkara sunat tu. Macam ginilah kita membaca Al-Quran sunat, selebih-lebih zikir. Belajar hukum hakam Al-Quran fardu kifayah, bukan fardu ain. Jahil hukum hakam Al-Quran tak berdosa. Jangan salah Fatihah sudahlah. Pada ni. Jadi membaca Al-Quran sunat, mempelajari hukum hakam Al-Quran fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran ni selebih-lebih zikir. Kita pun nak baca Al-Quran selebih zikir. Wajib fardu ain kita belajar hukum hakam Quran. Dia gitu. Ada ni. Wajiblah kena belajar hukum hakam. Sebab kuan-kuan nak baca Yasin, tak baca Yasin pun wajiblah kena belajar hukum hakam Al-Quran. Kita nak baca hak dalam semayang je, hak muqaddam je. Hak muqaddam pun kena belajar hukum hakam Quran tu. Walaupun nak baca kuliah qul huwallah pun, nak baca wadduha alha pun, kena belajar juga. Sebab apa? Kalau baca salah tu haram. Walaupun tak batal semayang sekalipun, kalau baca salah surah tu. Tapi dah kita nak baca kan? Takkan nak baca Fatihah saja dalam semayang, nak baca juga surah-surah hak muqaddam, juz amma dalam semayang kita. Fardu ain kena belajarlah hukum Quran. Tapi hukum asalnya fardu kifayah. Dia gitulah. Jadi kita betul-betul nak cari kitab hak memang solid fardu ain, payahlah. Lepas tu biasa kalau saya mengajar macam hak sebulan sekali dulu mengajar di Jabat ke, saya dak baca kitab. Tak baca kitab. Ambil tauhid pun ambil tajuk-tajuk je. Tapi tak baca kitab, ambil poin je. Kalau masuk pekoh pun macamnya jadikan kitab wisyah sebagai panduan. Tapi bukan baca kitab wisyah. Ambil tajuk. Ni bicara apa? Bicara pada kitab wisyah. Kita pun mengajar tempat tu ambil tajuk. Tapi kita pergi kepada bicara hak asah je, hak wajib je. Hak sunat dak sebab sebulan sekali je. Dia orang minta kita kecek fardu ain saja. Tak ada kata. Jadi kalau nak fardu ain saja, kita terpaksa satu kuliah tu satu tajuk.
Satulah tu tajuk. Macam contohnya satu kuliah bicara tajuk Islam, Iman, Ihsan. Dulu. Kemudian bicara tajuk rukun Islam khusus je. Bukan baca kitab ni, ambil tajuk gitu je. Masuk peka. Mula-mula bicara taharah, kita ambil tajuk air lah dulu. Bicara tajuk air. Habis sekuliah, bulan depan pula kita masuk tajuk wuduk lah. Sebab lepas bicara air, bicara wuduk lah pula. Kita buat tajuk wuduk. Pun cara asas je. Mana ambil betul-betul fardu ain. Sebab hanya sebulan sekali. Nak suruh ambil kitab, dalam tu memang bukan fardu ain belaka. Ada ni. Tu cerita hok sebulan sekali. Kita ni memang sedang molek dah. Parti Faridah ke, tu dah molek lah. Kalau macam kitab yang kedua Hidayatus Salikin tu, tu dalam tu capulah dengan adab-adab pekoh yang disunatkan apa semua. Tapi kalau kata Hidayatus Salikin, nak solid fardu ain tasawuf, cukup di dalam tu. Cukup. Fardu ain tasawuf cukup. Fardu ain pekoh ni dia banyak jugalah adab-adab yang disunatkan. Kalau tauhid mungkin fardu ain dalam kitab Hidayatus Salikin. Sebab apa? Dia hanya bicara asas-asas. Tapi bicara asas-asas pun dia rekas sangat. Tak lengkap juga nak bicara fardu ain. Sebab dia kitab kecil je. Dia bicara tauhid pendek sahaja. Jadi Hidayatus Salikin ni kalau kita kata gak hak solid cukup fardu ain adalah tasawuf. Hak nak kita Hidayatus Salikin. Hak dia ada tauhid di hadapan, pekoh, kemudian di belakang panjang adalah bicara berkaitan dengan ilmu tasawuf. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ni bicara bab ta'alluq ni. Ta'alluq ni ada antara ilmu yang wajib kepada kita, tapi wajib fardu kifayah. Sama basar ini 3 ta'alluq. Nama ta'alluq sama basar inkishaf. Ta'alluq sama basar kepada perkara-perkara yang ada, maujudat. Pembahagian nama ta'alluq pula 3. Ta'alluq tanjiji qadim yang pertama, yang kedua ta'alluq suluhiyun qadimun, yang ketiga ta'alluqun tanjiziyun hadisun. Kalau nak sebut kau Arab lah. Yang pertama ta'alluqun tanjiziyun qadimun. Tapi kita tak sebut lagi tu, sebut ta'alluq tanjizi qadim. Yang kedua ta'alluq suluhi qadim. Yang ketiga ta'alluq tanjizi hadis. Ni. Hak 3 nama ni nak kena ingat jugalah. Fardu kifayah. Tapi dah kita ada kan. Tengok. Tanjizi qadim ejanya macam mana, suluhi qadim ejanya macam mana, tanjizi hadis ejanya macam mana. Dengar acak kalidah kita ni. Dengar acak kalidah. Tapi kalau nak suruh eja pun tak reti nak eja. Ada apa heran mana tu. Ambil molek dah kitab kita ni. Hak pembahagian ta'alluq bagi sifat sama' dan basar. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 9, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedulapannya iradah. Erti iradah berkehendak. Ini terjemah orang dulu. Kesembilan ilmu. Artinya mengetahui. Ada tak yang mengetahui hak tebal? Ada tak yang? Yang tebal ada tak yang? Tak ada. Nipis ada yang mengetahui. Hak tebal tak ada yang. Mengetahui sahaja. Molek gitu. Yang tu buat bulat. Yang tu buat bulat. Dia kalau yang mengetahui bukan ilmu, alimun. Sifat barulah yang mengetahui. Alimun. Ini ilmu di sini, ilmun, mengetahui. Tapi di sini sifatlah, sifat pengetahuan tu. Tapi kalau terjemah, kalau tererti dengan yang mengetahui itu,
Saya cuma masa ngaji tu yang eloknya tu kata tiada kalimah yang, kerana yang mengetahui itu adalah alimun. Sini bukan alimun, ilmu, mengetahui sudahlah. Yang tu seeloknya tak ada. Saya ngaji dululah. Dalam hak tebal memang tak ada yang. Itu makna terlebih cetokan. Mengetahui je lah. Macam contohnya kudrah, kuasa. Tak ada kata yang kuasa. Iradah, berkehendak. Tak ada kata yang berkehendak. Hayah, hidup. Tak ada kata yang hidup. Sama, mendengar. Tak ada terjemuh yang mendengar. Tapi sini ilmu artinya yang mengetahui. Yang tak ada tu. Dia yang mengetahui, dia alimun. Yang mengetahui. Hak ni hak terjemah orang dululah. Kudrah, berkuasa. Iradah, berkehendak. Ilmu, mengetahui. Kita pati paridah kitanya perkuasa, perkehendak, pengetahuan, sifat yang ada di zat Allah. Kudrah ada di zat Allah. Sifat iradah ada di zat Allah. Sifat ilmu ada di zat Allah. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah berkuasa mengada dan meniadakan. Itu ta'alluq. Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetapkan. Itu ta'alluq. Allah yang bersifat ilmu, mengetahui sekalian perkara. Itu ta'alluq dia panggil. Sini dia terjemah dengan berkehendak, mengetahui. Itu terjemah orang dulu-dulu terjemah gitulah. Tak ada masalah. Itu sebab bicara adalah bicara sifat. Kemudian yang saya duk panjangnya, kita sepatutnya ni kita baca je. Baca laju-laju pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita ada kitab yang pertama dah tu. Kitab Pati Paridah. Cuma kita kitab Pati Paridah tu lepas dah tajuk iradah. Yang mana kitab Pati Paridah dahulu kita di Majid Kayung ni panjang. Ni ulang-ulang tu hak bicara sifat iradah dalam Pati Paridah. Berapa panjang? Masuk tajuk perkara jahat dalam kitab Pati Paridah kita dahulu. Jadi hak dalam kitab Pati Paridah hak tajuk iradah tu hak muka surat 30 tak bukalah. Hak dalam muka surat 21 dalam kitab Pati Paridah tu. Dia panjang pergi kepada bicara berkaitan dengan perkara jahat. Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Ni. Kita ahli sunnah. Perkara jahat, kufur dan maksiat. Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Apa yang Tuhan kehendak, pasti Tuhan tahu. Bagi pada Tuhan mengetahui. Ni yang saya sebut berulang-ulang kali ni. Pahaman yang terpesong ada dalam rakaman. Allah perkara jahat Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui jua seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Tapi Allah tidak menentukan. Allah tidak menetapkan iradah. Tidak ada iradah dalam perkara jahat. Ada ilmu je. Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara itu. Akidah Mu'tazilah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka mengatakan itulah ahli sunnah. Sesiapa yang berpegang perkara jahat kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, itu Jabariyah, bukan ahli sunnah. Pula dah. Jadi hak berpegang perkara jahat bukan datang daripada iradah Allah, bukan datang dari kehendak Allah, itulah hak ahli sunnah. Allah hanya mengetahui. Dah kita kitab Pati Paridah ni kehendak Allah belaka. Hak baik pun kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Hak jahat pun kehendak Allah. Sebab kita duduk bicara dan kitab Pati Paridah perkara jahat tu di bawah tajuk sifat yang ke-8, sifat iradah. Cuma diharamkan kita menyanda perkara jahat dan perkara keji kepada iradah Allah, kehendak Allah, qada Allah. Haram, jangan. Itu bab adab percakapan. Pegangan tetap dah. Bukan kata perkara jahat
diharamkan sandar kepada iradah Allah. Perkara keji pun jangan sandar ke Tuhan. Bukan perkara berdosa, bukan perkara jahat, bukan perkara salah, perkara yang keji. Kita jumpa tahi stokor. Contohlah, tahi ni siapa buat? Memanglah makhluk Allah belaka. Tahi Abu Sun ni Allah buat. Haram jawab seumpama tu. Tahi tu benda keji. Jumpalah, dia panggil kabu. Kabu tak ada kabu. Kabu tahi tu lah. Kan ada hok jenis duduk. Kalau tahi tu adalah kabu tu. Ada ni kena ada kabu tahi ni. Kau panggil apa? Kabu lah. Nama benda? Kumbang. Kumbang kok gitu? Hak tahi itu bukan kabu. Kabu tu Terengganu. Standard kumbang. Tak ada bahasa buku kabu. Dah kita panggil kabu tau. Bahasa kumbang hok lain. Kumbang rasanya comel, kabu tu ni. Tak suka lah dah. Ke kabu kumbang hok tu le. Lain tau. Kumbang ni hok comel hok tu. Kabu orang panggil. Hak tak tahi tu. Jadi tengoklah kabu tu tepat dia dah tak tahi. Kabu ni siapa buat? Jangan duk kata Tuhan buat. Lepas tu nak jawab ke mana? Kabu ni siapa buat? Kita pun jawablah. Sekalian yang ada ni makhluk Allah belaka. Maknanya dak jawab secara totok. Faham tak ni? Cara totok ni, kabu ni makhluk Allah. Dak jawab kita terjawab. Semua yang ada atas muka bumi ni makhluk Allah belaka. Tu sebelum tanyalah kabu tu siapa buat. Dah kali kabu siapa buat? Semua makhluk yang ada makhluk Tuhan belaka. Mana jawab secara apa? Cara kasar lah, cara ijma' dia, cara bukan cara sutir tu. Kabur orang tanya secara cara detail tu. Kabur ni siapa buat? Jawapannya, jawablah kabur ni siapa buat? Kita jawab tak boleh jawab kabur Tuhan buat. Jawabnya, semua binatang yang ada ni makhluk Allah belaka. Siapa yang buat babi? Siapa yang buat babi? Babi tak ada salah. Faham tak ni? Makan babi tu baru berdosa. Ke babi berdosa? Ni orang kadang-kadang tanya hukum tak reti. Apa hukum babi? Hukum ke apa babi? Sama orang tanya, apa hukum TV? Tanya pun tak betul dah. Sebab kita tanya hukum. Bila kita tanya hukum, kita tak boleh tuju kepada zat benda. Sebab hukum tidak berkait dengan benda. Jadi babi ni benda. TV tu benda. Apa hukum babi, apa hukum TV, soalan tu salah dah. Sebab hukum ni berkait dengan af'alul mukallafin, perbuatan orang mukallaf, perbuatan kita. Apa hukum makan babi? Itu perbuatan. Apa hukum tengok TV? Itu ada hukum, perbuatan. Tengok TV harus je lah. Bubuh TV cokoh depan kita pun tengok. Aduh je. Tengok ada dalang lah. Ada dalang tengoklah pula. Dalang tu biasa mana. Kalau tengok TV betul-betul, tengok TV. Kan TV ada stokor depan, kita pun tengok TV. Buka dah ni, tengok TV. Tengok siaran dia. Tengok siaran dia, tengoklah hak baik ke hak tak baik. Tapi nak tanya, hukum kena kepada perbuatan kita, bukan kepada benda. Jadi babi ni tak ada hukum. Yang ada hukumnya, makan dia tu baru ada hukum. Sekarang ni, babi ni tak ada salah pun. Makhluk Allah Ta'ala belaka. Majlis ilmu kita boleh cakap lah seumpama tu. Kalau cakap ke luar, babi tu hok atas lori tu. Jadi tengok babi atas lori. Kita tengok babi hok. Jangan lening, babi sekarang ni biar rumah. Babi main tepi rumah. Mana? Bandar. Bukan kampung, bandar. Babi depan rumah.
Mari mana tahu babi tu. Jalan raya banyak di nitah kok mana nitah Pulau Malang barangkali. Mari mana? Babi. Ni. Kita tak tengok kalau babi atas lori. Hak kena pergi jual tu lah. Hak dia buh dalam baku. Kalau kita turut belakang lori tu, nak motong semua kitanya. Sebab apa? Seriang. Dah takut dia berok, dia kecing, mari was-was macam-macam. Kitanya ni kena cermin kita ni. Dah mari ke depan tu kan. Turut belakang, nak motong semua ni. Padahal tepat tak boleh motong pun. Sebab apa? Takut ke babi. Tengok ke babi tu takut dah. Walau babi tu duduk dalam baku. Tapi kalau lori tu terbalik, boleh tangkir ke? Mana kita dengan babi tu memang Allah takutnya kita. Mana kita tengok babi ni, mana benda yang huduh lah kita kata. Sekarang tak orang tanya kita, siapa buat babi? Kita wajib kena jawab secara umum. Semua binatang yang ada makhluk Allah. Dia nak sama ke Tuhan benda huduh gitu. Benda keji tu, bukan benda berdosa pun, tak boleh nak sandar ke Tuhan. Tapi pegangan balik pada qada qadar lah. Balik pada iradah dan kudrah lah. Pada ni. Ni kita ahli sunnah dalam kitab Pati Paridah kita. Tiba-tiba dah Allah hanya mengetahui, Allah tidak kehendak pun akan perkara yang jahat. Saya pernah dengar satu kuliah. Dia dalam radio lama juga, 40 minit ke sejam gitulah. Dia bicara bab qada Tuhan lah, khairihi wa syarihi. Khairihi wa syarihi, qada Tuhan. Tapi wa syarihi ni dia langsung tak sentuh bab perkara jahat, kufur dan maksiat. Dia hanya semata-mata sebut baik buruk, baik buruk, baik buruk. Hak baik tak apalah. Hak buruknya apa? Hak buruknya sakit, qada Allah tu. Hak buruknya miskin, qada Allah tu. Hak buruknya Covid, qada Allah tu. Hak tu tetap dah. Tapi hak syarihi ni dia tak terjemah pun dengan jahat, kufur dan maksiat, tidak disentuh. Walaupun cakap khairi wa syarih itu dekat sejam, tak sentuh. Hanya sakit, miskin, Covid, musibah tu datang daripada qada dan qadar. Hati je. Lepas tu kufur dan maksiat tu orang sembah berhala, orang sembah api. Maksiat orang berjudi, orang minum arak, orang berzina, orang mencuri, orang merampok, orang membunuh. Itu perkara jahat. Langsung tak sentuh. Kita dah sentuh lah sedikit gitu. Sentuh kufur dan maksiat, okey dah. Kufur ni kau sembah berhala, kufur. Sembah api, kufur. Maksiat ni tadilah berjudi, maksiat, minum arak, maksiat, berzina, maksiat, mencuri merampok, maksiat. Tak editikkan lah. Hanya sebut kufur maksiat, okey dah. Sepatah pun dah sebut. Walaupun percakapan tu dekat-dekat sejam. Hanya buruk sahaja. Jahat tak ada sebut. Kita bab qada qadar ni hak dalam hadis wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Dibagi 4. Hak hadis Nabi. Engkau beriman dengan qada qadar Allah, baik iman dan taat qada qadar Allah, jahat, kufur dan maksiat qada qadar Allah, kemudian manis qada qadar Allah, manis itu nikmat-nikmat lah, kemudian dan pahit, pahit tadilah sakit, miskin, Covid, qada qadar Allah. Makna baik, jahat, manis, pahit, qada qadar. Jadi hak buruk tu pahit lah ke tu. Tapi yang kita naknya syarihi tu jahat, kufur dan maksiat tu qada qadar, pegangan kita. Dia perkara ni kadang-kadang yalah dalam ceramah-ceramah lah timbul yang menafikan
perkara jahat tu qada dan qadar. Tak mungkin Allah menentukan, Allah menetapkan, memutuskan perkara yang Allah marah. Satu. Kalau Allah menentukan perkara yang jahat, jadi Allah pun macam jahat jugalah. Pula dah. Dia buat macam kita. Kalau kita rancang perkara jahat, kita ni jahat ke baik? Ni, kalau kita menentukan, menetapkan, memutuskan perkara jahat, kita ni baik ke jahat? Jahat lah. Sebab kita yang menentukan, yang menetapkan, yang memutuskan perkara jahat, baik apa orang gitu? Jahat lah. Jadi kalau Tuhan menentukan perkara jahat, Tuhan jadi jahat. Mustahil Tuhan jahat, Tuhan baik. Maka Tuhan menentu baik saja. Orang jahat bukan Tuhan menentu. Pergi kat tu. Kan yang dengan akal. Makan jawapan dia. Kemudian kalaulah perkara jahat tu ketentuan Allah, kalau jahat ketentuan Allah, dia kata tak lah ni Mu'tazilah lah ni. Kalau jahat tu ketentuan Allah, kemudian Allah perintah kita buat apa? Cegah perkara jahat. Bukan gitu? Allah perintah tak kita cegah perkara mungkar? Allah Ta'ala perintah kita cegah perkara mungkar. Allah Ta'ala perintah kita cegah perkara jahat. Perkara jahat tu mari daripada siapa? Mari daripada qada Allah. Allah perintah kita cegah perkara jahat qada Allah. Bukan jadi main gitu. Tak logik Tuhan main gitu. Apa-apa tu sia-sia gitu. Ni pada dia. Jangan. Akalang sesak ni. Biasa dia orang ni kadang-kadang dia buat mikir Tuhan ni macam dia. Macam manusia biasa. Macam kita menetapkan satu-satu perkara, satu-satu pekerjaan, kita yang menetapkan. Pada kita ni, kita yang menetapkan. Kita pergi panggil orang lain, mari kamu tolong pergi sekat tu kerjaan dia. Dan kerjaan dia tu siapa yang memutuskan? Saya yang memutuskan. Awak memutuskan. Lepas tu kenapa pula suruh saya pergi sekat? Tak kata sia-sia seumpama tu. Sekarang ni contoh. Ni kalau manusia memanglah gitu. Ni di waktu Tuhan ni macam manusia. Kalau manusia betul lah. Kita yang menetapkan satu-satu perkara. Kita yang memutuskan. Kemudian kita panggil pula orang lain. Pergi sekat dia. Jangan dia buat kerja tu. Dan dia buat kerja tu siapa yang memutuskan? Saya. Kata saya memutuskan. Lepas tu saya pula suruh pergi sekat. Benda yang saya memutuskan. Bukan benda sia-sia seumpama tu. Tuhan tak buat benda sia-sia gitu. Jadi bila Tuhan perintah kita cegah benda mungkar, berarti benda mungkar tu bukan hak Tuhan. Baru Tuhan perintah kita cegah. Tiba-tiba hak mungkar mari daripada Tuhan juga. Lepas tu Tuhan suruh kita cegah. Itu main sia-sia seumpama tu. Mustahil Tuhan bermain sia-sia seumpama tu. Maka Tuhan tidak menentukan perkara hak jahat, hak Tuhan suruh kita cegah. Ini akal Mu'tazilah belakang ni. Panjang dalam kitab Mu'tazilah punya akalan. Tapi hak akalan yang masyhurnya, jikalau Allah menentukan perkara jahat, maka berlakulah perkara jahat oleh seseorang. Kemudian seseorang yang melakukan perkara jahat yang diqadakkan oleh Allah akan dihukum dengan masuk neraka. Kenapa seseorang dimasukkan ke dalam neraka? Kerana seseorang buat perkara jahat yang diqadakkan oleh Allah. Jadi mana keadilan Allah kalau buat seumpama tu? Nanyalah ke kawan tu. Allah menentukan dia buat perkara jahat, maka ketentuan Allah pasti berlaku. Maka berlakulah perkara jahat yang ditentukan oleh Allah. Allah pergi hukum pula dah. Nanya siang zalim Tuhan seumpama tu. Mustahil Tuhan zalim. Maka Tuhan tidak menentukan perkara jahat. Itu lagi. Sebab kalau kata Tuhan zalim, kafir. Mu'tazilah pun tak kata Tuhan zalim. Bila Tuhan tak zalim, berarti Tuhan tidak menentu perkara jahat. Kan? Sebab itulah Mu'tazilah ni, mazhab dia nama apa mazhab dia? Ahlut Tauhid wal Adli nama dia. Ahlut Tauhid wal Adli. Mazhab mereka mazhab yang mentauhidkan Allah dan mazhab yang berpegang Allah Maha Adil. Mana Allah Maha Adil? Allah tak menentu perkara jahat.
Ada pun hak berpegang perkara jahat ketentuan Allah, itu puak yang mengatakan Allah zalim, dia buh kita pula seumpama tu. Jadi hak betulnya mereka, hak salahnya ahli sunnah. Biasalah gitu. Kita dak manusia hak dia, syurga neraka hak dia. Dia nak letak mana letak hak dia, nak timbul zalim kau mana? Zalim kata hak orang pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuangnya. Sekarang tuang kata hak siapa? Tuang kata hak dia. Manusia hak dia. Syurga hak dia. Neraka hak dia. Kau anda dia nak buh mana pun? Apa nak zalim ni? Ada ni. Nak timbul buat zalim kena faham makna zalim dulu. Ni. Hak biasa saya ngaji dulunya, waktu buat misal, dia kata selipar mahal dengan selipar murah, kasut mahal dengan kasut murah. Dia misal. Hak kita kasut mahal ni kan ditapak kuat kan. Jadi kasut mahal pergi kebun. Kasut mahal pergi bandar. Pergi bandar pakai kasut cari. Sebab apa? Sebab kawan dah kita lah. Tapi ada sebab. Kenapa pergi kebun pakai kasut mahal? Tapak dia kemah molek. Kalau kena duri apa pun, dak kena kaki kita. Selamat kaki kita. Tak pergi bandar pakai kasut hak cari dah. Kalau berhenti semayang tak ada orang ambil kasut kita dah cari dah. Kalau pergi pakai kasut baru, semayang pun dak kosong. Takut hilang kasut. Kaki ayam kita lagi lepas turun masjid. Ada ni. Adalah sebab dia. Tapi zoling dak kita, kasut mahal pergi kebun, kasut murah kita pergi bandar. Hak kita, kau nak kita nak buh mana pun. Tapi kalau kita hak orang, kasut mahal orang bagi kebun marah dituang dia lah. Oh, kasut mahal diduk lak sama lak apa tu? Kiwi apa? Ni hak sekilat Oh, kasut mahal. Boleh ke dia bagi kebun marah dituang dia tu zoling lah, pak kita kata hak orang. Kalau kita kata hak kita, kau nak kita nak buat mana pun? Mana? Tanah kita. Kita nak tanam ke apa? Tanam je lah. Tak mau tanam, nak lok lalang. Lok je lah. Apa? Hak kita. Kau nak kita sibuk apa dengan orang? Jadi hak Tuhan manusia ni. Syurga neraka hak dia. Kau anda dia nak buat mana pun. Tapi akal Mu'tazilah. Kalau Tuhan menentukan perkara jahat, jatuh zalim Tuhan. Mustahil Tuhan zalim, maka Mu'tazilah berpegang Tuhan tidak menentukan perkara jahat. Ni kena tu molek ni. Sini kok kalau punuh sini tak ada lah. Sebab ni rukun iman je. Rukun iman jelas. Khairihi, baik iman dan ta'ah qada qadar. Syarihi, jahat kufur maksiat qada qadar. Ada dah ditajuk rukun yang kenal kan, untung baik, untung jahat. Hak saya biasa duduk fokusnya adalah ikhtiar usaha. Takut terundur jadi jabariyah, takut terlajak jadi qadariyah. Nak kena kupas molek bab ikhtiar usaha. Adapun bab perkara jahat qada Allah, tu tetap dah ditajuk rukun iman yang keenam. Bicara di bawah sifat iradah. Ada kitab Fatih Faridah tu pula, kalau orang ni menjadikan qada Allah sebagai apa? Sebagai alasan, sebagai hujah. Kenapa kamu buat perkara maksiat? Dijadikan qada Allah sebagai alasan, haram, dosa besar. Bahkan terkadang boleh jadi murtad ni wal aizabillah. Kenapa kamu mencuri? Qada Allah. Maka qada Allah halal, murtad orang ni. Pada ni. Kenapa kamu berzina? Qada Allah. Berzina dosa besar. Sanda berzina pada qada Allah dosa besar. Lepas tu dia berkata berzina halal lah sebab Allah yang mengqadakan, murtad ni wal azabillah. Ada ni, menyandarkan perbuatan jahat pada Allah walaupun belum kita lakukan. Ada orang joget bandar. Kamu ni warna ni ada joget bandar malam nanti kamu nak pergi kedai. Dia jenis berakhir tempat joget. Tua-tua di main-main masjid. Jadi orang tanya, kerana ada orang joget bandar tu, pok yeh. Oh dululah. Pok yeh apa? Orang tu dulu berakhir. Nak pergi ke? Saya ginilah.
Kalau Tuhan qadakkan ada di situ malam ni Pak joget, adalah sayanya nak pergi ke mana lagi. Haram awal lagi dah disandar gitu ke Tuhan. Dia tak buat lagi ni tapi disandar ke Tuhan. Haram awal dah. Pada ni. Tak buat lagi. Tapi disandar. Macam mana tu? Nanti ada orang buat benda maksiat. Kamu nak babit sama. Kalau Tuhan menentukan saya terbabit sama, saya nak layu ke mana lagi? Haram awal dah walaupun belum melakukan. Dia yang boleh sandar perkara jahat pada qada Allah ni, kita bertaubah dah, kita insaf dah. Orang masih lagi mengungkit kesalahan, kejahatan, perangai lampau kita. Kita pun nak warna zaman gitu ni, takdir Tuhan dah gitu. Sandar ke Tuhan benda jahat dahulu. Sebab untuk mengelak daripada orang duduk ungkit-ungkit, orang duduk menyalahkan kita. Kita boleh sandar kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang belajar Allah payahnya nak faham. Faham pula payahnya nak ingat lama. Orang pun kata itulah belajar fardu ain ni kewajipan mula umur balik. Bukan belajar fardu ain ni tua. Tapi dia bertaubah dah. Dulu dia mengkali jahil fardu ain, sekarang belajar sungguh-sungguh dah. Ukit apa lagi hak kesalahan lampau dia ukit. Hak ni pun jawablah, saya dulu tak belajar fardu ain, qada Allah kan. Dia ukit, dia disandar kepada qada kejahilan fardu ain dah sebesar. Tapi dia belajar dah sekarang, dia bertaubah betul benar dahnya. Lepas tu apa sandar ke Tuhan dah ada ukit semacam hak lama dia. Maka dia haruskan sandar perkara jahat kepada qada Allah untuk elok daripada kata-kata orang. Yang mana perkara jahat tu kita sudah tinggal, kita sudah bertaubah, orang masih lagi ungkit perkara jahat lampau yang kita lakukan, yang kita telah bertaubah. Itu sahaja yang diharuskan, tersandar perkara jahat kepada qada Allah. Kemudian kita Parti Paridah dipanjang pula bicara berkaitan dengan perkara jahat qada Allah. Kita wajib redha kuk jalan mana, kita haram redha ku jalan mana. Tu kena balik semula tu dalam kitab Parti Paridah. Dibicara sifat iradah. Kalau kita payah sangat nak faham, kita kena murajaah semua lah, kena baca mutalaah semua. Kena mutalaah semua. Perkara jahat kita wajib redha dengan qada Allah, termasuk qada jahat. Wajib redha dari sudut mana, haram redha dari sudut mana. Tu kena ke mana dalam kitab Parti Paridah kita comel. Hak dibicara sifat iradah. Kita ada tu saliki ni hanya kedua-lapang iradah. Artinya berkehendak, pendek sangat-sangat. Kesembilan ilmu artinya mengetahui. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala